Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah sebagai pembuka majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah atas kurniaan nikmatnya, maka segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya dapat bersama-sama kita berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini untuk turut serta dalam majlis ilmu kelas tadabbur ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran yang insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Ardi. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Suhaimi, saya ingin memperkenalkan sedikit kelas kita pada pagi ini. Kelas tadabbur ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran bakal membincangkan ayat-ayat perumpamaan yang terkandung dalam Al-Quran. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kelas ini merupakan kelas pertama di Malaysia yang cuba mengenengahkan perbincangan ini dalam masyarakat secara dalam talian. Para peserta insya-Allah akan dapat merasai lebih penghayatan yang akan dikupaskan sepanjang penyampaian nanti. InsyaAllah, kelas kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Ardi yang merupakan guru tahfiz di SMK Agama Kuala Lumpur yang juga merupakan penyampai didik TV bagi subjek Maharat Al-Quran. Beliau juga turut menulis beberapa buku. Kemudian, beliau telah mendapat ijazah sarjana pertama dalam bidang Al-Quran dan Qiraat di Universiti Al-Azhar di Mesir, dan beliau juga pernah mendapat master dalam Al-Quran dan As-Sunnah di UKM. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Ardi bagi meneruskan agenda utama kita pada pagi ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaih wa nubri'u minal hawli wal quwwati ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Naufal yang berusaha tim AQ Worldwide, yang dihormati tuan-tuan guru, para asatidzah, Datuk Datin, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini
merupakan hari yang pertama kita berjumpa di dalam lapangan, bagi saya lah, lapangan yang berlainan. Sebab saya biasa dengan konsultan yang lain. Hari ini konsultan yang baru, iaitu AQ Worldwide. Ahlan wa sahlan. Saya ucapkan selamat datang ke dalam pangkuan Al-Quran. Biasanya orang Arab sebut ahlan wa sahlan fi rihabil Quran. Selamat datang ke pangkuan Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tak lambat rasanya untuk saya ucapkan Allahu Akram. Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat menjalani ibadah dengan lebih tekun. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Tuan-tuan, hari ini kelas ni sangat berbeza dengan kelas-kelas yang lain kerana ianya membincangkan tentang perumpamaan yang digunakan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya bagi menyampaikan maksud kepada umat Islam untuk memahaminya. Perumpamaan sebenarnya tidaklah terasing dengan kalam manusia. Manusia dalam harian mereka bercakap, dalam penulisan mereka juga menggunakan perumpamaan ataupun kita sebut bidalan, pantun, peribahasa, apa lagi banyak lagi. Kalau tanya Ustaz Naufal ni, dia maklum ni kan, pakar bahasa Melayu jadi dia maklum apa maksud ucapan-ucapan manusia ni pun menggunakan seperti mana yang kita sebut tadi, permainan-permainan bahasa agar pendengar dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Terkala perumpamaan ini digunakan untuk menguatkan lagi kefahaman yang boleh didapati oleh pendengar. Sebab satu-satu ucapan kadang-kala kalau dicakap secara langsung, fahamnya mungkin 7 markah. Tetapi apabila menggunakan perumpamaan, pendengar dia akan dapat faham maksud yang dikatakan oleh penyampai itu ataupun yang berucap itu 10 markah. Jadi benda ni tidaklah mustahil. Dalam ucapan manusia pun ada dia punya permainan bahasa ataupun alat-alat yang terdapat di dalam permainan bahasa ni. Maka begitu juga dalam Al-Quran. Disebabkan Al-Quran ini dia turun kepada bangsa Arab, satu bangsa yang menggunakan bahasa Arab yang ketika itu bahasa Arab telah sampai kepada titik tinggi mereka dalam bahasa ibunda mereka. Di ketika mereka sangat ta'assub, sangat ta'ajub, sangat memandang tinggi terhadap bahasa mereka sendiri, maka ketika itulah Al-Quran turun, ketika bahasa Arab berada di kemuncak dia. Kita pun maklum, di zaman Arab Jahiliyah, mereka sangat membanggakan bahasa mereka. Ketika musim haji, mereka memiliki pasar-pasar yang menaikkan sastrawan ataupun pendeta-pendeta bahasa yang ada di dalam bangsa mereka. Ketika itu,
Mereka hanya mengenali bahasa setahap yang manusia tahu. Ketika itulah Al-Quran turun yang mencabar bahasa mereka sendiri. Kita maklum tuan-tuan, setiap sastrawan, setiap pendeta bahasa yang mendeklamasikan sajak mereka di atas pentas ketika musim haji, yang mana top 10 ataupun top 20 sajak-sajak mereka ataupun kita sebut gurindam yang mereka lantunkan ketika itu akan ditampalkan di dinding-dinding Kaabah. Setiap para hujaj, orang yang datang melaksanakan haji pada musim itu, sambil mereka tawaf di Kaabah, mereka juga akan dapat melihat sajak-sajak yang diiktiraf, yang mendapat anugerah yang tinggi di dalam bangsa mereka. Sebab itulah Al-Quran turun di ketika itu. Di ketika mereka sangat ta'assub kepada bahasa mereka sendiri, Al-Quran turun. Bahkan Quran turun mencabar untuk mereka mendatangkan seumpama Al-Quran ini. Namun dalam sejarah tuan-tuan, tidak ada satu pun yang dapat menandingi kehebatan, kecantikan, keindahan bahasa yang terdapat di dalam kalam Tuhan ini. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menyambut Al-Quran yang mulia ini. Bulan untuk mengenang kembali, menarik kembali manusia yang jauh daripada wahyu Tuhan, maka bulan inilah untuk menarik mereka supaya mereka dekat dengan Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Quran memiliki satu uslub yang sangat hebat yang sehingga sukar untuk kita hadkan limit berapakah keistimewaan yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Di dalam Quran ni tuan-tuan, dianya memiliki perumpamaan yang sangat banyak yang disebut dalam, kalau anak-anak kita yang belajar di peringkat universiti ataupun peringkat IPTA ataupun IPTS, dalam kuliah bahasa Arab, mereka belajar istilah sebagai tashbih. Di sana, ataupun kita sebut ilmu balaghah, ilmu yang menampakkan bahasa Arab ini adalah sangat indah. Di dalamnya ada isti'arah, ada majaz mursal, ada tashbih, ada ilmu bayan, ilmu badi', dan pelbagai lagi permainan, alat-alat permainan yang ada dalam bahasa Arab. Namun, walaupun benda itu ada di dalam bahasa Arab, tetapi bila kita lihat di dalam Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menggunakan benda yang sama. Alat permainan yang sama, tetapi dia memiliki makna yang lebih hebat daripada itu. Tu. Sengaja saya datangkan teori ini yang mungkin menyebabkan kita mengantuk di awal pagi ni, kan? Tapi kalau kita faham teori ini, nanti kita akan masuk ayat, kita akan nampak. Bila Allah Ta'ala datangkan perumpamaan, satu-satu perumpamaan, contohlah kita kata manusia, kalam manusia. Bila dia datangkan perumpamaan, dia setakat tu sahaja. Setakat untuk beri faham apa yang dikehendaki oleh orang yang bercakap. Tetapi Al-Quran ini, Allah Ta'ala bila dia datangkan perumpamaan, makna dia bukan sekadar manusia boleh faham dengan tepat, bahkan lahir ilmu lain daripada perumpamaan yang digunakan oleh Allah Azza wa Jal. Itu hebat dia.
terkala Allah Ta'ala menggunakan ayat sains dan orang yang umat Islam yang pakar sains bila jumpa dengan ayat ni, maka dia akan ulas ayat tersebut, aspek daripada sains ataupun aspek daripada matematik dan sebagainya dengan lebih mendalam. Tetapi sebenarnya di situ ada perumpamaan yang Allah Ta'ala nak letak di situ. Kan? Perumpamaan untuk mudah faham, tetapi orang sains boleh hurai ayat tersebut sebabnya Allah Ta'ala menggunakan perumpamaan itu sangat tepat dengan ilmu sains yang mereka telah kaji. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat perbincangan tersebut dengan lebih dalam. Perumpamaan yang digunakan oleh Allah Ta'ala bukan sekadar untuk mudah faham, bahkan lahir satu ilmu yang lain di dalam ayat yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Dalam perumpamaan ni tuan-tuan, ada beberapa jenis yang telah diperincikan oleh ulama. Yang mudah fahamnya iaitu kita sebut sebagai perumpamaan soreh, perumpamaan yang jelas, nampak terang, ada alat-alatnya yang diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Seperti perkataan masalu ataupun kamasali, yang ni perumpamaan soreh, perumpamaan yang jelas. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, yang tu jelas Allah Ta'ala nak buat perumpamaan dan manusia mudah menganggap itu adalah perumpamaan. Tetapi di sana ada juga yang disebut sebagai perumpamaan al-kamin, perumpamaan yang tersembunyi. Seperti kita kata wala yalidu illa fajiran kafira. Rungutan seorang Nabi Nuh alaihissalam ketika berhadapan dengan kaumnya yang langsung tak kenal erti, tak menghargai wahyu yang diturunkan kepada beliau, kepada baginda. Setiap umat yang lahir di dalam kaumnya kecuali lahir untuk jadi penderhaka kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Nuh kata wala yalidu illa fajiran kafira. Mereka ni, kaumku ni ya Allah, mereka ni lahir anak bukan, tak ada lain dah, anak tu untuk jadi penderhaka juga. Jadi itu adalah perumpamaan yang tersembunyi. Seolah-olah kita kata dalam perumpamaan bahasa Melayu, sama dengan perumpamaan bahasa Melayu kita sebut ketam, seolah-olah ketam mengajak anaknya berjalan berlurus, berjalan lurus. Baik, yang tu perumpamaan kamin. Allah Ta'ala tak gunakan alat seperti masalu, kamasali dan ataupun yang tu Allah Ta'ala sembunyikan alat tersebut, tapi itu disebut sebagai al-kamin. Tetapi ada satu lagi yang disebut sebagai perumpamaan mursal. Perumpamaan mursal ni tuan-tuan, dia kena cermat dengan lebih dalam lagi. Satu-satu ayat, dia kena lihat, kena hadam, kena faham konten yang digunakan oleh Allah Ta'ala di lokasi ayat tersebut, dihubungkan dengan ayat sebelum dan selepas. Berada di dalam surah apa, siapakah sasaran dia, maka akan lahirlah kefahaman bahawasanya Allah Ta'ala sedang menggunakan perumpamaan untuk orang yang terlibat. Yang ni sangat susah. Yang ni sangat susah, yang ni memang kena faham. Jadi dalam kelas kita ni, insya-Allah ada rezeki, ada umur yang panjang, kita akan sentuh semua
perumpamaan, bentuk perumpamaan yang Allah Ta'ala buat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak kongsi satu perumpamaan sahaja. Namun kita akan lihat pada dua lokasi. Dia ada beberapa lokasi, tapi kita lihat dua lokasi sahaja. Lokasi yang pertama, dalam surah As-Sajadah. Tuan-tuan kalau ada terjemahan sendiri boleh lihat. Apa yang saya share ni pun boleh. Tapi lebih baik kalau ada catatan sendirilah. Baik, lokasi yang pertama berada di awal surah As-Sajadah. Perumpamaan ini, yang ni sangat sukar untuk dikesan. Tetapi perumpamaan yang Allah Ta'ala gunakan ini nak beritahu kepada manusia satu urusan syirik adalah sangat sukar untuk dijalankan oleh para malaikat yang mengurus hal ehwal manusia seharian. Ianya sangat sukar. Perbandingan yang dibuat oleh Allah Ta'ala menggambarkan bahawasanya satu-satu hamba dia, satu-satu makhluk dia yang menjalankan ataupun yang mengerjakan urusan syirik, yang beramal dengan amalan-amalan syirik, yang menyekutukan Allah Ta'ala, yang tidak mengesakan, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala dalam bab memuja, menyeru dan berdoa, maka urusan tersebut sebenarnya sangat susah untuk diuruskan oleh satu-satu malaikat. Baik, itu gambaran dia. Kita mulakan dengan ayat pertama daripada surah As-Sajadah. Allah Ta'ala berfirman dengan 3 perkataan ataupun 3 huruf sebagai fawatih aswar, alif, lam, mim. Yang ni saya tak huraikan, sebab dia, kalau saya huraikan dia akan jadi panjang. Namun tidak ada seorang manusia pun yang dapat menentukan makna yang lebih tepat ataupun kehendak yang Allah Ta'ala ingini daripada 3 perkataan ini. Terkala Allah Ta'ala gunakan alif, lam, mim, ra, kadang-kadang satu huruf sahaja, nun, ataupun qaf, ataupun sad, kadang-kadang 2 huruf, ha, mim, ataupun kadang-kadang dengan toha, yasin, dan ada yang 4 huruf, alif, lam, mim, ra, dan ada juga yang 5 huruf, dan banyak alif, lam, mim, ha, mim, ain, sin, qaf, dan pelbagai lagi. Tak ada satu pun mufassir yang dapat membawa pendapat yang lebih meyakinkan, kecuali di sana hanya mendatangkan makna yang sekadar ijtihad sahaja. Namun, apa pun pandangan mufassir yang datang dalam kitab-kitab tafsir ini, namun yang lebih tepat ialah kita katakan ini adalah satu panggilan untuk orang Arab Mekah dan Madinah
untuk mereka terpanggil untuk mengetahui apa yang Allah Ta'ala nak sebut selepas ni. Seolah-olah kita sebut, macam kalau bahasa Melayu ni tuan-tuan, kita kata huruf A, B, C kan. Dalam ucapan kita kata A, B, C kan. Jadi orang terpinga-pinga lah. Apa yang kau nak cakap ni? Ni. Bila manusia ada soalan apa yang kau nak cakap ni, maka ayat lepas tu dia sangat penting. Sebab kita dapati bila Allah Ta'ala gunakan alif lam mim, ha mim, ain sin qaf, yasin, toha, nun, semuanya menjurus kepada tentang wahyu Al-Quran ini adalah penurunannya adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak khabar pada kita ni tuan-tuan, bahawasanya kitab Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang memang betul-betul turun daripada Allah Ta'ala. Bukan rekaan Nabi SAW. Nabi hanya penyampai sahaja. Al-Quran ini memang betul-betul kalam Tuhan yang mengandungi apa kehendaknya dan apa larangan dia. Itu yang sangat penting tuan-tuan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Quran ini penurunannya memang tidak dapat diragukan. Memang betul-betul sungguh-sungguh di dalamnya tidak ada keraguan. Ianya memang betul-betul datang daripada Tuhan yang mengatur, mengurus seluruh alam ini. Manusia hidup di atas muka bumi ini 24 jam, dia menggunakan nikmat Allah Ta'ala, pelbagai nikmat Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi ini, ketika mana mereka boleh menerima ataupun menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ini, mengapa tidak mereka tidak boleh terima Quran yang turun daripada Tuhan yang sama, yang telah mengurniakan nikmat yang pelbagai kepada mereka. Kalau nikmat mereka kata boleh, kalau nikmat mereka kata mereka ambil dan guna, tetapi mengapa tidak mereka tidak boleh terima Quran yang turun yang menyatakan keseluruhan kehendak Allah Ta'ala dan segala larangan Allah Ta'ala yang ada di dalamnya, mengapa manusia tidak boleh terima. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Quran ni memang betul-betul daripada Allah Ta'ala. Kalau kamu tak yakin, itu bukan masalah Tuhan. Yang tu di sebelah manusia. Yang tidak yakin dengan manusia, yang tidak yakin dengan Al-Quran, yang tu problem tu bukan datang daripada Allah. Yang tu problem tu datang daripada sebelah alik manusia. Jadi ni ayat yang kedua. Baik. Nanti sampai pada perumpamaan ni saya akan sebut. Cuma kita nak faham dulu. Kita nak faham dulu dia punya laluan dia. Apa penceritaan dia. Ayat yang ketiga. Am yaqulu naftarah. Apakah patut kalian mengatakan, apakah mereka patut mengatakan Al-Quran ini adalah rekaan Nabi SAW. Allah Ta'ala menegaskan lagi sekali, bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan Quran ini memang betul-betul daripada Allah Ta'ala. Tuhan kalian, Tuhan yang mengatur, mengurus, mentadbir, yang menciptakan kalian, lalu mengurus kalian selama-lamanya. Litunzira qauman ma atahum min nadhir. Supaya dengan wahyu ini, engkau Muhammad
dapat memberi peringatan kepada mereka, kerana mereka ini tidak pernah datang seorang peringatan, tidak pernah datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan sebelum kau. Sebab orang Arab Mekah ni tuan-tuan, dia tak ada kitab. Dia dengan Nabi ni, dia jauh dah. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, itu yang last. Kalau kata di bumi Hijaz, yang itu yang last. Dia dah tak ada kitab, tak ada Nabi. Sedangkan di Bani Israel, dia ada kitab, ada Nabi yang turun, yang bersilih ganti. Daripada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Binyamin, Nabi Ibrahim pun seangkatan dia ada Nabi Lut. Jadi bersilih ganti sehingga Nabi Isa. Sedangkan orang Arab di Mekah ni, mereka tidak ada kitab, tidak ada Nabi yang panjang dalam tempoh yang panjang. Daripada generasi ke generasi yang seterusnya, mereka tidak ada Nabi, mereka sangat sunyi, sangat gelap daripada wahyu Allah Ta'ala. Apabila datang kitab Quran ni, sebab tu mereka sangat suka untuk menerima. Sangat suka untuk menerima, untuk mengatakan Quran ini adalah kitab daripada langit. Jadi Quran ini datang kepada engkau, wahai Muhammad, supaya engkau boleh jadi peringatan, menjadi orang yang memberi peringatan kepada kaum yang tak pernah disentuh oleh mana-mana kitab wahyu. Terutamanya di Mekah. La'allahum yahtadun, supaya dengan peringatan yang engkau sampaikan daripada kitab ini, mereka dapat petunjuk. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan yang menurunkan kitab ini? Diperkukuhkan dengan dalil akli. Yang ni dalil akal. Dalil akli ni, manusia bila Allah Ta'ala kata gini, dia terpaksa kata ya. Sebab harian dia memang dia mengalami benda yang Allah Ta'ala sebut ni. Jadi Allah Ta'ala kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara keduanya? Iaitu segala isi yang berada di atas muka bumi dan atasnya adalah langit. Di situlah ada manusia, ada jin, ada binatang, ada pokok-pokok, ada gunung ganang, adanya awan, adanya ikan. Itu semua termasuk di dalam wama bainahuma. Allah Ta'ala menciptakan ini semua fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. 6 hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala yang khabar, Allah Ta'ala yang bagi tahu. Dan kita yakin, kita beriman. Allah Ta'ala kata 6 hari, 6 hari. Kan? Kita tak tahu pun Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni tempohnya berapa hari. Baik, yang ni tempoh 6 hari ni 6 masa. Disebut hari itu bermaksud 6 masa. Sebab masa tu langit tak ada lagi, bumi tak ada lagi. Sebab hari ni dia ikut kiraan matahari itu dia berputar dengan bumi kan. Jadi masa tu bumi tak ada lagi, matahari tak ada lagi. Jadi di sini bermaksud 6 masa. Baik. Kalau Allah Ta'ala kata 7 hari,
ataupun 7 masa. Kalau Allah Ta'ala kata 10 masa, kita beriman sahaja. Ayat ni bukan untuk kita tahu ataupun kita bukan nak kata daripada aspek sains dan sebagainya. Tetapi ayat ni, bila ayat ni turun tuan-tuan, orang Yahudi bila dia dengar ayat ni, dia kata memang betul lah. Sebab Quran ni sebut benda yang sama. Sebab dalam kitab Taurat mereka sebut 6 hari, maka Quran pun sebut benda yang sama iaitu 6 hari. Maka ayat ni lebih kuat turun untuk Bani Israel. Ketika mereka lihat Al-Quran ni, adanya ayat ni, mereka tahu, oh Quran ni memang betul lah daripada sumber yang sama, iaitu daripada langit lah. Sama je dengan kitab Taurat dengan kitab Injil, sama je. Sebut benda yang sama. Tu. Allah Ta'ala sebut berapa hari pun kita yakin, beriman je. Kita bukan tahu apa-apa. Lebih-lebih lagi Arab Mekah yang tak ada kitab. Allah Ta'ala kata 6 hari, dia kata 6 hari. Sebenarnya bukan untuk mereka. Ayat ni nak mengatakan bahawasanya ayat ni nak mengukuhkan bahawasanya ianya memang datang daripada Tuhan, iaitu kitab samawi yang datang daripada langit, yang sama seperti kitab-kitab yang terdahulu. Thumma stawa 'alal 'arsy. Apabila Allah Ta'ala telah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala pun istiwa ke atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain daripada Allah Ta'ala pembantu dan orang yang boleh menolong. Allah Ta'ala nak khabar ke kita tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi pertolongan sama ada di dunia dan di akhirat. Afala tatazakkarun. Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kamu, wahai manusia, tidak melihat langit dan bumi? Kamu kata, ya kami lihat. Ketika kamu boleh kata ya tu, kenapa kamu tidak boleh kata ya kepada Al-Quran yang turun? Ketika kamu kata ya kepada nikmat-nikmat yang kamu guna, yang turun daripada langit, air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang memberi minum kepada binatang ternak, yang menjadikan makanan dan minuman kamu guna semua nikmat tu, kenapa kamu tidak boleh menggunakan, kamu tidak boleh mengiyakan Al-Quran yang turun datang daripada Sang Pencipta semua nikmat yang kamu gunakan. Baik, ayat 5, yang ni baru perumpamaan dia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Ta'ala mentadbir makhluk ni tuan-tuan, daripada langit sehingga ke bumi. Thumma ya'ruju ilaih. Ada satu-satu perintah, benda tu datang daripada Allah Ta'ala, dia akan turun ke bumi. Kemudian daripada bumi, dia akan naik ke atas balik. Thumma ya'ruju ilaih. Fi yaumin, dalam tempoh satu hari. Dalam tempoh satu masa. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Yang masa tersebut, kalau diandaikan dengan kiraan hidup manusia di atas muka bumi ini, perkiraan syamsiah dia, peredaran matahari itu, satu hari seumpama 1000 tahun dalam kiraan manusia. Tuan-tuan, yang ni perumpamaan. Allah Ta'ala nak khabar ke kita, urusan manusia yang mencari pertolongan dan syafaat selain daripada Allah Ta'ala, yang menolak Al-Quran ini, yang menolak wahyu Allah Ta'ala ini, urusan tu bila malaikat nak ambil dan nak bawa naik ke atas, thumma ya'ruju ilaih, maka urusan tu sangat sukar tuan-tuan. Sangat berat sekali. Setiap stesen tu ditanya oleh malaikat yang menunggu di situ, apa yang hamba ni buat? Kenapa dia sanggup untuk mensyirikkan Allah Ta'ala? Stesen tu sangat. Ditanya.
Jadi nak sampai kepada arsy Allah Ta'ala tu dengan urusan manusia yang mensyirik Allah Ta'ala ni, tempoh dia sangat lama, sangat sukar tuan-tuan. Yang ni perumpamaan sebenarnya. Ianya seumpama manusia yang kalau macam kita lah tuan-tuan, kan? Macam kita, kalau kita naik kapal terbang, kita naik kapal terbang ni nak cek barang tu satu hal, nak masuk check in barang tu satu hal, kemudian nak tunggu nak masuk ke dalam kapal terbang kena tunggu lagi, kemudian kena check setiap stesen tu dengan immigration dia, dengan pekerja flightnya, kena beratur panjang lagi. Kemudian kat dalam tu nak dapat ke tempat duduk tu panjang lagi. Kemudian terbang, bila sampai tempat tu pun beratur lagi. Beg pun kena tunggu lagi. Kan sukar. Tetapi kalau VIP ataupun raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin kita yang besar-besar ni, macam mana tuan-tuan? Kalau mereka pergi naik flight, kita beratur panjang ni berjam-jam ni, dia datang-datang terus naik. Kan? Kemudian bila sampai tempat sana, dia orang pertama yang turun. Turun tu pula ada kereta besar, limousine tak sambut tu. Kita tak keluar lagi. Kan? Jadi nak gambarkan kepada kita, urusan orang syirik ni, Allah Ta'ala nak gambar, iaitu malaikat yang bawa urusan ni sebenarnya sangat suka untuk bawa naik atas balik. Sebab urusan manusia ni hari-harian dia, ada yang malaikat turun dan ada malaikat yang naik. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha. Surah An-Nazi'at menggambarkan manusia itu, urusan manusia itu mereka diurus oleh malaikat. Ada yang turun, ada yang naik. Urusan syirik ni tuan-tuan adalah sangat sukar sekali. Baik. Yang ni lokasi yang pertama. Kita lihat lokasi yang kedua tuan-tuan. Dalam surah Al-Ma'arij. Baik, yang ni surah Al-Ma'arij ni terdapat takhwif ukhrawi. Iaitu terdapat gambaran untuk menakutkan manusia tentang akhirat. Baik, kita langsung lihat surah Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Apabila orang yang mengejek-ngejek dakwah risalah Nabi SAW ini dengan menanyakan tentang bila datangnya azab, Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Mereka tanya, memperolok, kalau engkau betul lah wahai Muhammad, bila azab nak turun? Allah Ta'ala kata, lil kafirina laysa lahu dafi'. Azab untuk orang kafir ni, bila dia datang, mereka tidak akan mampu lagi untuk menolaknya. Allah Ta'ala perli permintaan mereka. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Bila datang je azab pada orang kafir, nescaya mereka tak akan dapat menolak azab ini. Minallahi dzil ma'arij. Daripada Allah Ta'ala yang menguasai tempat turun naik. Iaitu tempat turun naik ni tuan-tuan, tempat turun malaikat yang menerima arahan Allah Ta'ala untuk turun ke bumi. Kemudian selesai mereka akan bawa perkara tu untuk naik ke atas. Ini sebut minallahi dzil ma'arij, iaitu Allah Ta'ala yang memiliki empunya laluan naik turun malaikat ni. Solat kita, solat yang bagus, malaikat yang bawa solat kita ni dia akan naik ke atas dan kemudian dia turun. Kalau mana solat yang tidak bagus, yang tidak ada khusyuk, bila malaikat yang bawa solat ni dia naik ke atas, kemudian dia turun balik, dia lemparkan ke muka kita seperti mana dia lemparkan kain buruk. Tu. Jadi ada malaikat yang urusan naik turun ni. Baik.
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang mana malaikat yang turun naik ni, di situ juga malaikat Jibril yang melalui satu masa kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang ni Allah Ta'ala kata satu masa itu seumpama 50,000 tahun. Yang tadi 1,000 tahun, yang ni 50,000 tahun. Tuan-tuan, sekali lagi Allah Ta'ala menggunakan perumpamaan yang sangat sukar untuk dilalui oleh malaikat yang membawa urusan manusia yang syirik. Mana-mana ahli syirik, urusan mereka ni malaikat bawa sebenarnya sangat sukar untuk mereka bawa ke hadapan Allah Ta'ala. Seumpama urusan itu sepatutnya sekejap menjadi ribuan tahun untuk dikemukakan. Ini pun ayat perumpamaan. Perumpamaan ni tuan-tuan, seperti yang saya sebut tadi di awal, dia punya perumpamaan ayatnya sehari seumpama 50,000 tahun. Ataupun sehari 1,000 tahun. Itu adalah kadar hari akhirat. Tetapi ini adalah perumpamaan yang nak gambarkan betapa sukarnya urusan ahli syirik yang diuruskan oleh para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fasbir sabran jamila. Wahai Muhammad, bersabarlah dengan sabar yang sebaik-baiknya. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka nampak azab akhirat ni jauh. Wa narahu qariba. Sedangkan kami nampak azab ni sangat dekat dengan mereka. Tinggal nak buka kunci pintu tu terlepas je. Yauma takunus sama'u kal muhli. Iaitu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair. Langit ni tuan-tuan, bila hari akhirat yang kita lihat ni, yang berada atas kepala ni, dia akan jadi seperti tembaga cair yang mencurah-curah atas kepala manusia pada hari kiamat nanti. Wa takunul jibalu kal'ih. Dan gunung ganang seperti ulu yang bertebangan. Wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari ni tuan-tuan, dua rakan yang sangat rapat ketika hidup dunia dahulu, kalau kata si A ni susah ni, maka si B ni dia akan bantu sehabis mungkin. Begitu jugalah kalau B yang susah, si A ni dia akan bantu sehabis mungkin. Ini istilah dua sahabat yang membantu senang dan susah. Dia istilah dia Hamim. Hamim ni kira tahap sahabat paling tinggi sekali . Dia ada Sadiq, ada Rafiq, ada Rafiq, Sahib, Sadiq. Sini Hamim ni paling tinggi sekali. Makna kata kalau ada susah sedikit pun dia akan datang. Jauh macam mana pun dia akan turun. Tapi ketika datangnya hari kiamat, tidak ada lagi seorang sahabat yang sangat setia kepada sahabatnya akan bantu tolong. Tidak ada lagi tuan-tuan. Yubassarunahum. Padahal masing-masing diberi melihat sesetengah yang lain. Dia nampak kawan dia tuan-tuan. Dia nampak kawan dia. Ketika hari akhirat datang ni, dia nampak kawan dia tapi dia tak mampu untuk buat apa-apa. Bahkan dia lebih fikir tentang keselamatan diri sendiri. Pada hari itu tuan-tuan, orang yang bersalah mengharap sangat-sangat kalau bolehlah, kalau boleh azab yang ada pada hari kiamat ni, kalau boleh dia nak jual anak dia. Dia nak jual anak dia supaya dia terlepas daripada azab api neraka. Atas muka bumi ni tuan-tuan, kita sayang anak ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita sayang anak ni, memang nyamuk tu kita tak izinkan dia hisap darah anak ni. Tapi pada hari ini tuan-tuan, hari kiamat ni, bila berlaku depan mata ni, nampak langit ni runtuh, nampak gunung ganang bertebangan seperti kapas. Masa tu nak jual anak. Ya Allah, aku nak jual anak ni supaya aku terlepas daripada azab ni. Ini hanya harapan kosong. Ini sekadar angan-angan sahaja. Bahkan mereka nak jual wasahibatihi wa akhi.
mereka nak jual kawan, nak jual adik-beradik, wa fasilatihil lati tu'wih, bahkan mereka nak jual kaum yang mereka yang pimpin selama ni. Yang ni ketua pemimpin, presiden, perdana menteri, mereka nak jual rakyat mereka ni semata-mata untuk terlepas daripada api neraka. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ada yang sampai tahap tuan-tuan, dia terfikir masa tu, dia terfikir dia nak jual seluruh bumi ni supaya dia yunjih, dia boleh terlepas daripada azab yang dia dah nampak depan mata. Kalla, jangan macam tu. Tak boleh dapat pun. Innaha ladha, sesungguhnya api neraka yang telah ditunjukkan ni menjulang-julang nampak depan mata. Nazza'atal lisyawa, yang menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota tubuh badan. Masa tu lihat api neraka tuan-tuan, rambut hitam ni berubah jadi uban. Sebab sangat memikir yang sangat stres, tekanan yang sangat kuat. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka ni memanggil-manggil sesiapa yang berpaling daripada kebenaran. Wa tawalla, dan lari daripada kebenaran. Wa jama'a fa'aw'a, dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu dia menyimpan harta tersebut bukan untuk membayar zakat. Seperti mana kita sebut dalam kelas tadabbur, kalau kata ada di sini geng-geng DQ, Darul Qura, dia tahu harta yang dapat ni nak simpan macam mana, bukan simpan di dunia tapi simpan di akhirat. Itu sahaja tuan-tuan. Mudah-mudahan perumpamaan yang kita belajar pada hari ini, yang Allah Ta'ala gunakan istilah sehari seumpama 1000 tahun, sehari seumpama 50,000 tahun, yang biasa penceramah-penceramah guna, kita dapat tadabbur yang lebih lagi. Sebenarnya itu adalah untuk urusan ahli syirik yang sedang diuruskan oleh para malaikat yang melalui Al-Ma'arij naik turun ini. Betapa sukanya untuk mereka melepasi setiap stesen yang ada malaikat tanya, kenapa hamba ni buat macam ni? Naik ke atas lagi, ada lagi malaikat tanya. Jadi suka untuk malaikat yang menguruskan urusan tersebut. Itulah perumpamaan untuk sehari seumpama 1000 ataupun 50,000 tahun. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, telah selesai perkongsian daripada Ustaz Suhaimi berkenaan ayat-ayat perumpamaan yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, begitu banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi. Jadi kalau ada antara kita yang ingin bertanya soalan, boleh ajukan pada Ustaz Suhaimi. Jika ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh buka mic ataupun type saja soalan di ruangan chat. Baik, pagi ni tak ada soalan Ustaz Naufal Pakat puasa ni Baiklah.
Kalau tak ada soalan, kalau saya nak tanya soalan boleh Ustaz? InsyaAllah, silakan. Ah, Macam yang tadi Ustaz kongsikan, dekat surah Sajadah tu digunakan perumpamaan malaikat tu seumpama 1000 tahun ni. Kemudian dekat ayat surah Al-Ma'arij pula, Allah bagi tahu perumpamaan dia seperti 50,000 tahun urusan malaikat tu. Maksudnya kenapa ada perbezaan masa dekat situ? Baik. Apakah hikmah daripada perbezaan kadar yang disebut di dua tempat? Sekiranya Allah Ta'ala menyebut di satu tempat sahaja, nescaya manusia akan mentafsirkan bahawasanya satu hari di akhirat seumpama 1000 tahun. Sekadar tu saja. Jadi itu yang dipegang, itu yang memang dipegang, yang menjadi iktikad dan sebagainya. Tetapi bila Allah Ta'ala datangkan di tempat yang lain, sehari seumpama 50,000 tahun, nak beritahu kepada manusia bahawasanya bukan kadar tu yang menjadi penting. Bukan kiraan tu. Sebab kalau orang matematik, dia akan nampak benda tu sungguh-sungguh. Dia akan nampak, oh sehari di akhirat ni, macam 1000 tahun ni. Kan? Tapi bila ada 50,000 tahun, dia dah jadi, sebenarnya Allah Ta'ala nak apa ni? Tu. Sebenarnya Allah Ta'ala nak apa ni? Sebab tu dalam terjemahan yang digunakan oleh Syekh Basmih dalam tafsir Pimpinan Rahman seperti mana yang kita kongsikan tadi, apabila Allah Ta'ala kata bila Allah Ta'ala kata 1000 tahun ataupun 50,000 tahun, Syekh Basmih, Abdullah Basmih ni, dia tak terjemah apa kata. Bahkan dia terjemahkan kat situ, kalau kita tengok tadi, iaitu dengan tempoh yang sangat panjang. Kan? Kalau terjemahan perkata tadi, yang Ustaz sebut tadi itu perkata. Tapi tengok balik terjemahan yang digunakan tafsir Pimpinan Rahman. Sebab tafsir Pimpinan Rahman ni, dikatakan dia merujuk kepada 20 tafsir, baru dia terjemahkan ayat tersebut. Sebab tu bila dia faham betul-betul, yang ni bukan terjemahan untuk matematik, tidak. Tetapi di sini ada maksudnya yang tersendiri. Iaitu urusan ahli syirik ni sangat sukar untuk diuruskan. Kalau ahli tauhid, tak ada masalah. Bila dia seorang ahli tauhid, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, semata pada Allah Ta'ala, dan dia hanya berdoa menyeru kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak yang selainnya. Maka urusannya mudah. Tapi apabila syirik, dia sukar. Sebab nanti malaikat yang step station ni sampai sebelum arash Allah Ta'ala ni kan banyak station dia. Jadi malaikat tu tanya, kenapa dia boleh sembah Allah Ta'ala, boleh sembah benda yang lain? Sedangkan dia makan nikmat Allah Ta'ala. Sedangkan dia gunakan hujan Allah Ta'ala. Sedangkan dia hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, nyawa dia, kepandaian dia, ataupun kita sebut makan minum dia, pakaian yang dia pakai, semuanya Allah Ta'ala kurniakan. Macam mana dia boleh boleh jadi syirik ni? Jadi itu satu malaikat. Naik atas sikit lagi malaikat lain, naik atas lagi malaikat lain. Jadi sangat sukar untuk urusan tu nak sampai pada Allah Ta'ala ni, sangat sukar. Itulah hikmah perbezaan di antara dua ayat yang kita bincangkan tadi. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang jelas sebentar tadi. Baiklah, kalau tiada yang ada lagi kan yang ingin tanyakan soalan? Kalau ada soalan daripada peserta boleh open mic tak ada masalah. Salam Ustaz. Okey, perumpamaan ni sampai bila ya? So maksudnya sampai kiamat. Lepas tu bila masing-masing dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka, nauzubillah min zalik, dia jadi khalidina fiha, macam kekal abadi kan.
So perumpamaan ni sebelum ke syurga dan neraka ke? Ya, betul. Itu perumpamaan tu adalah yang digunakan oleh Allah Ta'ala ni adalah perumpamaan ketika di atas muka bumi ni. Selagi manusia tu dia tak mati, perumpamaan tu adalah berlaku di bumi ni. Okey, wallahu alam. Baik, rasanya tak ada apa-apa. Saya serah semula pada Ustaz Ahmad Naufal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okey. Ni Ustaz. Tak maaf Ustaz, ada lagi yang bertanya soalan. Dia tanya dekat sini, macam mana seorang Islam boleh mengelak azab yang pedih di akhirat sebelum dipanggil oleh Allah? Dengan lagi satu soalan, dia ada tanya, macam mana kalau seorang Islam ni dia selalu teraniaya di dunia dan kawan dia telah bercadang untuk berjumpa yang boleh beri azimat, tapi setelah berfikir dia menolak, adakah dia fix syirik? Yang ada di ruangan komen. Baik, terima kasih Ustaz Naufal. Baik. Dunia adalah tempat ikhtiar. Manakala apabila manusia itu kembali ke akhirat, akhirat merupakan tempat hasil ataupun keputusan daripada ikhtiar di dunia. Akhirat bukan lagi tempat ikhtiar. Apabila manusia melangkah kaki ke alam barzakh, masa tu bermula untuk menerima sijil keputusan sepanjang ujian yang dialami ketika di dunia. Kalau di dunia ni ujiannya lulus, maka keputusannya adalah cemerlang di akhirat. Tiada lagi apa-apa yang boleh diusahakan di akhirat. Tak ada. Kalau kata nak ubah ataupun kalau kata nak mengurangkan, kalau ahli syirik ni memang takkan ada. Kalau ahli syirik memang tidak ada ruang. Tapi kalau pendosa, masih ada lagi ruang untuk dia mengurangkan azab yang diterima di akhirat dengan jalan doa daripada anak yang soleh, dengan jalan ilmu yang memberi manfaat, dengan jalan sedekah jariah yang berlangsung sepanjang dia berada di alam kubur. Yang tu boleh. Tapi kalau ahli syirik tidak. Baik, soalan yang kedua. Manusia memang diuji. Sepanjang dia atas muka bumi ini, dia memang sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Selagi dia tak mati, selagi itulah diuji. Orang miskin, diuji dengan kemiskinan dia. Orang kaya, diuji dengan kekayaan dia. Orang yang memiliki kebijaksanaan, otak yang cerdik, orang yang memiliki rupa paras, orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki kemahiran itu dan ini, semuanya diuji dengan apa yang mereka miliki. Orang yang anak sikit, diuji dengan anak yang sikit. Orang yang memiliki anak yang ramai, diuji dengan anak yang ramai. Orang yang tak ada anak, diuji dengan tak ada anak. Memang begitulah manusia diuji dan Allah Ta'ala akan bagi keputusannya di akhirat kelak. Di ketika diuji ni, bagaimana dia? Adakah dia masih dengan syariat Allah Ta'ala? Ataupun dia cuba mencari jalan yang lain dengan jumpa
tok bomoh, dukun, minta azimat, minta santau itu, minta ilmu itu, minta ilmu ini, minta tangkal dan sebagainya untuk mengelak itu dan ini. Kalau dia pergi ke arah sana, maka memang dia akan mendapat keputusan yang gagal di sisi Allah Ta'ala. Yang tu nak bertaubat bukan kata astaghfirullahaladzim, memang kena mengucap balik. Kalau terlibat dengan syirik ni memang kena mengucap balik. Kena tinggalkan, kemudian kena mengucap lah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, iaitu apabila seorang yang diuji, kemudian dia masih lagi dengan syariat Allah Ta'ala, masih kekal menjalankan syariat-syariat Allah Ta'ala dengan sabar sehingga dia mati, maka Nabi sebut dia akan dapat pengampunan Allah Ta'ala. Tetapi apabila dia diuji kemudian dia tinggalkan syariat Allah Ta'ala ni, maka dia menjadi satu hamba yang rugi. Sebab apa? Sebab ruginya di akhirat. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Suhaimi atas pencerahan sebentar tadi. Jadi, saya nak simpulkan sedikit untuk kelas hari ini. Ya, kita dapat lihat ayat-ayat perumpamaan di Al-Quran ada banyak. Ada yang macam Ustaz cakap tadi, ada yang jelas ataupun sarih. Kemudian ada yang jenis al-kamin. Kemudian ada yang mursal dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat yang Al-Quran ni begitu luas. Ya, satu ayat tu jika dikupas sedikit demi sedikit, kita dapat lihat satu ayat yang pendek saja. Kalau kita nak kupas dia sampai habis, memang ambil masa yang lama, walaupun dia ayat yang pendek. Jadi marilah kita bersama-sama mendalami ilmu Al-Quran. Ya, sebagai contoh, ini kelas tadabbur ayat perumpamaan. Ini baru ayat perumpamaan. Banyak lagi jenis ayat-ayat dalam Al-Quran yang dapat kita dalami untuk kita sematkan dalam hati supaya kita kekal berada di jalan yang lurus, insya-Allah. Baiklah, kalau tiada soalan lagi, kita nak tutup majlis ke Ustaz? Okay, baik. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, untuk pengetahuan semua, kelas tadabbur Al-Quran ni insya-Allah akan diadakan lagi pada masa-masa yang akan masa-masa hadapan. Ini saya akan kongsikan sedikit kenaan kelas yang akan datang. Sekejap ya. Okey, boleh nampak ke? Sekejap ya. Okay, insya-Allah kita akan laksanakan kelas-kelas ni lagi pada masa pada masa hadapan. Insya-Allah kita akan termasuk kelas yang pada pagi ini. Ada 3 kelas yang akan diadakan secara percuma. Jadi kita sama-sama kita ambil peluang sertai kelas-kelas ni tanpa sebarang bayaran pun. Ya, insya-Allah next class pada 28 Mac ini. Boleh nampak ke semua?
InsyaAllah ni untuk kelas kita yang akan datang pada 28 Mac yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatah iaitu berkenaan kelas Tadarus Al-Quran, riwayat Hafs dan Syu'bah. Kemudian pada kelas yang berikutnya akan diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri. Sebentar saya kongsikan. Okey. InsyaAllah akan disampaikan pada 29 April oleh Ustazah Ratu yang merupakan Johan Tilawah Daerah Hulu Selangor. Kenaan Tarannum dan kisah-kisah dalam Al-Quran, insyaAllah. Kelas-kelas ini akan diadakan secara percuma. Jadi buat siapa yang berminat ingin mendalami ilmu-ilmu Al-Quran seperti Tarannum dan sebagainya, bolehlah turut serta dalam kelas ini. Ini saya juga turut sertakan nombor akaun AQ Worldwide buat peserta yang ingin memberi sumbangan secara ikhlas. Bolehlah disalurkan ke akaun ini untuk tujuan sumbangan kepada ahli-ahli AQ Worldwide dan juga penceramah dan sebagainya. Dan insyaAllah lepas 29 Mac nanti, selepas 29 April nanti, insyaAllah akan ada lagi. Kita akan adakan lagi kelas-kelas seperti ini, insyaAllah secara berterusan. Jadi buat mereka yang ingin berminat, ingin menyertai kelas-kelas ini, bolehlah kontak AQ Worldwide ataupun boleh mendaftar di WhatsApp nombor 011 1335 6086. Ini saya kongsikan nombor saya. Okay, boleh tengok dekat bawah tu. 011 1335 6086. Okay, baiklah. InsyaAllah majlis kita pada hari ini akan berakhir di sini. Masa pun telah mencemburui. Jadi saya akhiri majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada sebarang kesilapan dari pihak kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian.